A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersama lagi pada pagi ini, alhamdulillah. Insya-Allah hari ini kita telah sampai ke muka surat 248 dan kita sekarang adalah berada di muka surat yang terakhir, surah Yusuf. Muka surat terakhir surah Yusuf. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama di ayat yang ke-104 104 sehingga ayat 111 daripada surah Yusuf. Kita akan sama-sama mentadabbur, sama-sama melihat, sama-sama memahami serba sedikit insya-Allah apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surah ini untuk kita semua. Kita baca, kita faham, alhamdulillah, dan kita tadabbur. Hari ini insya-Allah apa yang akan dapat kita lihat di dalam muka surat ini secara ringkasnya adalah merupakan sebagaimana kita sebut bahawa surah Yusuf menceritakan hampir kebanyakan daripada muka surat yang ada dalam surah Yusuf ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, daripada permulaan hidup baginda sehinggalah sampai kepada akhirnya. Dan surah ini turunnya semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keadaan tertekan kerana orang-orang kafir menolak dakwah Nabi, dan juga orang-orang daripada Taif juga telah menolak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat macam-macam perkara, dengan melontarkan batu, melukakan. Jadi secara fizikal, secara moral, secara emosionalnya mereka tekan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam habis-habisan. Perasaan ini menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasa tertekan, rasa sempit dada dan macam-macam lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah-surah ini kepada kita semua untuk menceritakan bagaimana bahawa Nabi Yusuf alaihissalam walaupun dia dalam keadaan susah sukar, tapi Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada itu kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurniaan kepada Nabi Yusuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga boleh mengurniakan sesuatu yang hebat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan tengok dalam muka surat ini Allah taala akan membuat, kita katakan, beberapa takibat, kita kata iaitu beberapa cerita apa yang dapat kita ambil, apa yang kamu wahai Muhammad, apa yang sedang kamu hadapi sekarang ini wahai Muhammad dalam suasana ini, tengoklah kepada kisah Nabi Yusuf bahawa Allah SWT. Dan inilah beberapa perkara, panduan, guideline, irsyad daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua insya-Allah yang membaca Quran ini pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa zikrul lil alamin. Sadaqallahul azim. Ayat 104 daripada surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berkata sekarang ni tujukan sekarang kepada, bukan lagi menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf tapi sekarang ni Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kata ini kepada kamu wahai Muhammad. Kamu wahai Muhammad dan juga kita semua wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tas'aluhum, kamu wahai Muhammad tak pernah minta, tak minahum, mereka ini iaitu orang-orang yang didakwahi, tak pernah kamu minta kepada mereka alaihi, kerana Al-Quran yang aku turunkan ini. Allah Ta'ala kata kerana apa yang diturunkan kepada kamu ini, apa yang diwahyukan kepada kamu, alaihi, hi itu ialah Quran, min ajr, daripada upah. Kamu pernah minta upah kepada orang Quraisy? Kamu nak minta upah kepada orang kafir ini kerana dakwah kamu? Tak pernah. Tak pernah kamu minta upah. In huwa illa zikrul lil alamin. Quran ini, in tu makna tidaklah, maknanya huwa, Quran ini, illa zikrul lil alamin, melainkan ianya adalah merupakan peringatan kepada seluruh alam. Peringatan kepada kita. Kalau tak ada peringatan, apa akan jadi? Kita berjalan jalan raya, ada peringatan melalui signboard kan. Di depan ada garis 2, di depan ini tak boleh memotong, di depan ada selekoh berbahaya dan sebagainya. Itu adalah peringatan. Dalam kehidupan kita ni kita perlukan kepada peringatan.
Kalau tak ada peringatan-peringatan ini, nescaya kita akan terbabas, tersasar, pergi ke mana kita pun tak tahu kan. Jadi Allah SWT ingatkan kita, ada hari akhirat, adanya Allah, adanya Muhammad, ada yang begini, ada begini kan. Jadi Allah SWT katakan, in huwa illa zikrul lil alamin. Quran hanyalah peringatan kepada al-alamin. Seterusnya, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Allah Ta'ala sebut lagi wa ka'ayyin. Wa ka'ayyin maknanya betapa banyak. Kam dalam bahasa Arabnya. Kam min ayah. Betapa banyaknya ayah, mak itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada buminya, pada langitnya, pada manusianya, pada binatangnya, semua benda kan. Wa ka'ayyin min ayah. Banyak tanda-tanda ni fis samawati wal ardi, di langit dan juga di bumi. Allah Ta'ala kata, di langit bintang-bintang kamu boleh tengok, kamu boleh tengok matahari, kamu boleh tengok bulan, kamu boleh tengok semua benda, awan dan sebagainya. Fis sama wal ardi, dan di bumi. Di bumi ni kamu boleh tengok tanahnya, boleh tengok manusianya, boleh tengok apa yang kamu tengok di atas bumi ni. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata wa ka'ayyin, betapa banyaknya ayah di langit dan di bumi, yamurruna 'alaiha, mereka melalui maknanya mereka melihat, yushahidunaha dalam tafsir kata, iaitu mereka melihat dengan mata. Yamuru makna bukan yamuru saja, tapi mereka melihat. Tak kira lagi tu tanda-tanda yang mereka lihat betul-betul. Apa yang berlaku kepada kaum Samud sebagai contohnya, apa yang berlaku kepada kaum Lut contohnya kan. Yamuruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, tapi mereka tetap juga mu'rid berpaling, mu'rid tidak mahu menerima. Jadi Allah SWT kata, tak patut betul lah manusia ni. Mereka tengok banyak benda, Quran dah dalam zikrun, mereka dah nampak dengan mata apa yang ada di keliling mereka, tapi wahum anha mu'ridun, mereka tetap juga menolak. Wama yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan Allah Ta'ala kata, wama yu'minu aksaruhum, kebanyakan daripada mereka ini tidak beriman dengan Allah, melainkan wahum musyrikun, syirik. Maksudnya mereka ni bukan langsung tak percaya kepada Allah. Allah Ta'ala kata, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ, bukanlah mereka ni, kebanyakan mereka tak percaya, tetapi kepercayaan mereka itu bercampur aduk dengan musyrik. Musyrik maknanya ialah Allah tu ada. Sebagaimana orang Arab kita tahu, orang Arab Mekah, mereka bukan tak tahu Allah, mereka tahu nama Allah. Ayah Nabi kita bernama Abdullah, artinya hamba Allah, artinya Allah itu satu Tuhan bagi mereka, tapi banyak lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Hubal pun Tuhan, Manat pun Tuhan, Lata pun Tuhan, semua tu Tuhan. Sebab itulah bila mereka ni buat haji, mereka akan melaungkan talbiyah mereka. Mereka pun ada talbiyah juga. Macamlah kita pada hari ni ada talbiyah, tapi talbiyah mereka ada, tapi talbiyah yang bercampur dengan syirik. Macam mana talbiyah mereka? Mereka kata labbaika la syarika laka. Mereka kata, ya Allah, dia kata tidak ada syirik bagi kamu illa syarikan huwalak, melainkan syirik yang sesuai untuk kamu. Tak ada syirik, tapi ada syirik sesuai untuk kamu. Tengok kan. Jadi labbaik mereka dengar. Kami menyahut seruan kamu ya Allah, kami menyahut semua kamu, la syarikalah, tidak ada syirik bagi kamu melainkan syirik yang sesuai untuk kamu. Tengok kan kejahatan mereka kan. Maknanya tak ada syirik. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan daripada mereka ni tidak beriman melainkan mesti kena ada syirik juga. Itulah maknanya ya Allah Ta'ala tak terima. Bukan mereka ni langsung tak ada Tuhan, tak ada Allah dalam kamus mereka. Memang ada perkataan Allah tu ada dalam kamus mereka. Mereka tahu Allah tu, tapi Allah tu salah satu daripada Tuhan-Tuhan yang banyak. Mereka campur adukkan. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah. Minta maaf kita tak gerakkan. Insya-Allah. Minta maaf. Seronok baca ni. Jadi bukan afa aminu, sekarang ayat 107 insya-Allah. Ayat 107 afa aminu, Allah Ta'ala kata, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah. Apakah mereka ni rasa aman? Merasa aman maksudnya merasa selamat. Apakah Allah Ta'ala tanya ni? Tu tanya persoalan ni. Afa aminu, apakah merasa aman? An ta'tiyahum ghasyiyah, datang kepada mereka satu ghasyiyah. Ghasyiyah ni makna satu azab yang meliputi mereka, yang mereka tak boleh lari. Itu ghasyiyah. Ghasyiyah satu benda yang mengelilingi. Jadi Allah Ta'ala tanya, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah, mereka boleh rasa aman ke? Mereka rasa selamat ke? Mereka merasa bahawa mereka ni
tak boleh didatangi ke oleh satu azab yang merangkumi mereka min azabillah, daripada azab Allah. Mereka berasa Allah tak boleh datangkan kepada mereka macam benda tu ke? Au ta'tiyahumus sa'ah, ataupun datangnya hari kiamat baghtatan. Baghtatan makna secara tiba-tiba. So kiamat kita ada dua, satu kiamat kecil, yang kedua kiamat besar. Kiamat besar tu kiamat. Yang kedua kiamat kecil ni mati. Seseorang tu bila mati habislah. Jadi maknanya ialah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, awak boleh rasa selamat ke bahawa Allah Taala boleh ambil nyawa kamu macam tu saja kan? Baghtatan makna secara tiba-tiba kamu mati. Tengok kan, seronok-seronok dalam kereta accident, seronok-seronok tengok masuk bilik air heart attack, tengah-tengah macam-macam kan, tengah-tengah tidur mati. Kemudian tak menentu kan, maknanya kan tak ada warning langsung kan. Kalau ada warning kan, sakit dulu beritahu kan kamu akan mati dalam masa 5 minit ke 10 minit, okey dah. Tapi ini mana ada. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu rasa aman ke? Kamu rasa selamat ke? Kamu rasa boleh dapat lari ke daripada keadaan tu? Jadi dua benda, sama ada azab datang kepada kamu atau mati datang kepada kamu, au ta'tiyahumus sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun, dalam keadaan kamu sendiri tak sedar benda tu. Ayat 108, kul hazihi sabili, wahai Muhammad katakan, beritahu kepada mereka ni, kepada manusia-manusia ni, kepada manusia yang tak nak beriman ke, beritahu kepada mereka, ini adalah jalanku. Maknanya kamu jangan nak ubahlah aku, kamu jangan nak pusinglah aku, ini jalan aku. Jalan kamu tu, ini jalan aku. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Apa jalan aku ni? Iaitu aku menyeru kepada Allah. Itu jalan aku. Jadi Nabi kita SAW mengajar, disuruh oleh Allah SWT supaya memberitahu kepada orang-orang yang tak nak beriman ni, kul hazihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalan aku, ad'u ila Allah. Adakah aku seorang saja yang menyeru kepada Allah? Bukan. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang keduanya, Allah SWT sebut sini lah, aku menyeru kepada Allah ni ala basiratin. Ala basiratin makna di atas pengetahuan, di atas kejelasan. Maknanya aku bukan blur-blur kan, tak tahu betul ke tak betul, tak, memang jelas ini adalah jalan aku. Dan aku, setengah ulama kata ala basiratin ala ilmin, maknanya iaitu dengan penuh pengetahuan. Aku tahu, aku faham, aku tahu macam mana nak buat ni, aku tahu. Ala basiratin. Dan kemudian perkara yang ketiga disebutkan di sini ialah ana wa man ittaba'ani. Bukan aku saja buat benda ni, tapi orang yang mengikut aku. Orang mengikut aku, siapa-siapa yang mengikut Muhammad, siapa-siapa yang ikut Nabi Muhammad SAW, dia mesti buat benda ni. Apa yang dia mesti buat? Dia mesti buat iaitu ad'u ila Allah ala basirah. Dan kul hazihi sabili, mengatakan bahawa ini adalah jalanku. Jadi siapa saja kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita semualah umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita mengikut Nabi Muhammad, iaitu apa? Mengatakan ini adalah jalanku. Jalanku iaitu jalan ad-da'wah, dipanggil ad'u ila Allah, iaitu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basiratin. Jadi ertinya daripada ayat ni kan, secara tidak langsungnya ialah sesiapa saja orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mahu berdakwah, tidak mahu mengatakan ad'u ila Allah, tidak mahu bersama-sama untuk ala sabili, ikul hazihi sabili, tak mahu mengatakan, tak mahu merasai bahawa dia berada di atas jalan ini, jalan dakwah, dan di atas jalan dakwah yang basirah, maka dia mempunyai kecacatan di sini. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi ni bahawa katakan, aku Muhammad dan juga orang yang mengikut aku mesti mengikut jalan ni. Kemudian iaitu bersama-sama dalam dakwah. Kemudian wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukanlah orang-orang musyrik, maknanya aku tak bersama dengan kamu. Kena declare bahawa aku tak akan bersama kamu. Kamu musyrik kan. Aku nak menyeru kepada Allah. Kenapa? Syirik ni tak bawa kepada mana? Ke mana-mana. Syirik akan bawa kepada neraka. Aku nak ajak kamu kepada semua ni masuk syurga. Kamu nak tak nak, ini jalan aku kan. Aku akan berusaha. Tu yang Nabi ajar kepada kita. Nabi disuruh isytiharkan kepada orang kafir, dan kita mesti isytiharkan kepada orang kafir bahawa kita adalah berada ala basiratin, ad'u ilallah ala basiratin. Ayat 109, insya-Allah kita tengok seterusnya. Ayat 109, Allah SWT, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Allah SWT kata, wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan, min qablika, sebelum daripada kamu. Maknanya sebelum daripada kamu wahai Muhammad, sebelum daripada kita semua pada hari ini juga,
iaitu, tapi kita bukan rasul, kita bukan rasul. Nabi Muhammad ni rasul. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad illa rijalan, melainkan mereka adalah merupakan lelaki-lelaki, nuhi ilaihim min ahlil qura, kami wahyukan kepada mereka, kami memberi wahyu kepada mereka min ahlil qura, daripada ahlil qura. Maksud ahlil qura ialah orang-orang yang berada di perkampungan, orang-orang yang berada di tempat kedudukan yang tetap. Ahlil qura lawan dia ialah al-badiyah. Al-badiyah ni adalah orang-orang yang berada di kaum nomad, kaum yang bergerak-gerak kan, macam tu kan, yang berpindah randah kan. Jadi Allah SWT sebutkan bahawa orang-orang yang diutuskan menjadi rasul sebelum daripada Muhammad ni tak ada, melainkan semuanya berada di tempat-tempat yang tertentu, iaitu mereka ni bukan orang nomad yang bergerak-gerak tu kan. Daripada sini ulama kata, kenapakah Allah SWT mengirimkan semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah daripada kalangan orang-orang yang berada di satu tempat yang tertentu, bukannya orang yang bergerak-gerak yang tidak mempunyai tempat yang tertentu tu. Ialah kerana orang-orang yang tinggal di badiyah, dia kata, iaitu orang-orang yang tinggal di, yang bergerak-gerak tu, yang nomad tu, mereka ini biasanya ialah mempunyai kejaf dia tu, iaitu kekasaran hati, kasar cara hidupnya kan, dan mereka itu susah untuk menceritakan Islam kepada orang lain. Jadi itu adalah apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir lah. Tapi yang disebutkan dalam ayat Quran ini, kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi bahawa semua nabi-nabi tidak diutuskan, melainkan semua mereka ini adalah daripada ahli qura, daripada orang-orang yang berada di bandar-bandar yang tertentu, pekan-pekan yang tertentu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Jadi Allah SWT kata afalam yasiru. Tengokkan salah satu daripada hikmat lagi kan. Kalaulah mereka ni adalah merupakan ahli badiyah, iaitu ahli nomad kan, kemudian dia hantar pula, dikirimkan rasul, nanti kalau mereka menentang dan akan dihancurkan, maka tak akan tinggalkan apa-apa. Sebab apa? Mereka ni tak ada apa-apa kesan, tapi mereka ni tinggal bertempat. Seperti kaum Samud, seperti kaum Ad, seperti kaum Nabi Nuh, seperti kaum Lut, seperti iaitu kaum Nabi Ibrahim. Macam tu maknanya, iaitu mereka semua inilah golongan-golongan yang bertempat. Jadi Allah SWT kata sini, jadi apakah kamu tidak berjalan? Afalam yasiru, kenapakah mereka ni tidak berjalan? Tu adakah? Falam yasiru, mereka tu tidak berjalan fil ardi, di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, dan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang sebelum daripada mereka. Apa dah jadi kepada orang yang sebelum daripada mereka? Mereka yang menentang, seperti kaum seperti Firaun contohnya. Boleh nampak sampai sekarang. Kamu tak tengok ke? Jadi maknanya Allah SWT menyuruh kita melihat dengan hati, berfikir dan belajar Quran ni kan, supaya tahu apa yang berlaku ni adalah merupakan akibat daripada mereka ni menentang, bukan kerana tamadun ini, tamadun itu, arkeologi ini, arkeologi itu, tapi Allah Ta'ala nak minta kepada kita supaya tengok dan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ni. Jadi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw, dan negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalau tengok-tengok kan, semua tamadun-tamadun dulu mana hilang semua kan, sama ada dihancurkan, sama ada hancur dan sebagainya kan. Tetapi yang tinggal ialah orang-orang yang berpegang dengan agama, orang-orang yang bertakwa. Mereka akan bawa, mereka pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala-pahala mereka kan. Dan apa yang ditinggal, civilization yang ada pada hari ini kan, semua tu akan hilang lenyap kan. Jadi kalaulah tidak digunakan tamadun kemanusiaan tu untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan sia-sialah kehidupan kita. Jadi Allah SWT sebut sini waladarul akhirah khairun lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Kamu tak boleh berfikir ke? Kamu tak boleh ke memahami perkara-perkara ini? Ayat 110 ayat insya-Allah kan, muka surat yang terakhir dalam skrin kita ni, Allah SWT berkata hatta izastai asar rusul, dan ketika apabila Allah Ta'ala sebut lagi kan suasana yang berlaku, keadaan yang berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila istai asar rusul, apabila rasul-rasul yang telah dikirimkan sebelum daripada ni, mereka ni istai asar, merasai kecewa, iaitu merasai dia kata istai asar, pertolongan Allah SWT tak datang-datang lagi ni. Jadi mereka pun menanti-nanti pertolongan Allah ni. Wazannu annahum qad kuzibu, dan mereka wazannu di sini artinya ikonu, iaitu mereka yakin dah bahawa
mereka telah didustakan, iaitu memang orang tak nak beriman dah. Sebagaimana Nabi Nuh kita tengok kan, jadi dia pun berdoa. Pada last kali dia dah berdakwah 950 tahun, tiba-tiba orang tak nak terima juga kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tengok kan, dah berdakwah selama 10 tahun, 11 tahun di Mekah ni kan. Kita tengok kan bahawa akhirnya apa yang terjadi, iaitu Allah SWT pun perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada 13 tahun untuk berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya dah qad kuzibu, telah didustai. Rasul-rasul tersebut daripada ni macam itulah. Maka pada ketika itu ja'ahum nasruna, pada ketika itu akan datanglah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah dakwah, setelah daripada dakwah yang dibuat bertalu-talu, bersungguh-sungguh kemudian kepada manusia-manusia, dan mereka semua dengar dah, dan ternyata dah bahawa mereka ni tak nak dengar lagi, maka pada ketika itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Sebelum daripada tu hendaklah berusaha habis-habisan dulu kan. Jangan kita putus asa, jangan kita lemah semangat. Kita sebagai orang mukmin hendaklah berdakwah, berceritakan Islam dulu kepada semua manusia, sehinggalah habis dah manusia memang menolak, betul-betul clear mereka yang menolak. Pada ketika itu jangan lupa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata pada masa itu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya, dan kami akan diselamat man nasya, orang-orang yang kami kehendaki. Kami akan selamatkan siapa-siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, dan ba'suna azab kami, maknanya ba'suna, iaitu dan tidak akan dapat ditolak azab kami ini daripada orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, orang yang tak nak beriman tu. Apabila datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tak mungkin akan dapat ditolak lagi. Jadi kita tengoklah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, dia mempunyai hikmahnya, dia Maha Alim Hakim, dia mengetahui bila dia nak turunkan, bila dia nak ni kan. Jadi bagi kita itu bukan urusan kita. Urusan kita bukan urusan kita nak suruh hancurkan dan sebagainya, tidak kan. Urusan kita, kerja kita, tanggungjawab kita ialah kita berdakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kepada manusia ni habis-habisan kan, supaya mereka ini jelas, dan selepas daripada itu mereka nak terima, mereka tak nak terima, itu terpulanglah kepada mereka kan, setelah jelas apa yang kita ceritakan. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 111 daripada surah Yusuf ni, Allah Subhanahu wa taala berkata, laqad kana fi qasasihim ibrah, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ni mempunyai ibrah, mempunyai pengajaran kepada kita semua. Fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, iaitu kisah-kisah Rasul itu. Li ulil albab, bagi orang yang mempunyai fikiran. Orang yang nak berfikir, dia akan nampak. Orang yang tak nak berfikir, dia tak nampak lah benda ni. Dia akan nampak cerita je kan. Dia akan pergi mengkaji sejarah saja kan. Dia tak nak ambil pengajaran kan. Bagi kita, Allah SWT ceritakan 1/3 daripada Quran adalah cerita. 1/3 daripada Quran adalah cerita kan, story. Jadi banyaknya cerita ni adalah untuk apa? Ibrah. Untuk ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah Nabi-Nabi itu ada ibrah li ulil albab, bagi orang yang berfikir. Maka na hadisan yuftara, semua tu bukan cerita-cerita yang diada-adakan, bukannya dongeng-dongeng, bukannya kita kata penlipulara kan, semua bukan hadisan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi semua tu adalah merupakan tasdiq allazi baina yadayhi, merupakan nak ceritakan benda yang betul, nak betulkan mereka ni adalah betul, mereka adalah betul. Wa tafsila kulli syai', dan penjelasan kepada segala benda. Wa hudan, dan hudan, wa rahmah, dan rahmah liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, kita akan tengok sini kan, Allah Subhanahu taala akan tengokkan tasdiq, tafsil, hudan, rahmah, banyak benda sebenarnya kan, cerita daripada ni. Jadi kalau kita tengok dalam ni ibrah, kemudian tu cerita-cerita mereka ni bukannya cerita-cerita bohong, tasdiq, kemudian tafsil, kemudian hudan warahmah. Kita tengok kita ni, adakah kita ambil semua kisah-kisah ni sebagai apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kita ambil pengajaran, kita ambil rahmah, kita ambil hudan, kita ambil tafsil, semua benda tu. Moga-moga kan dengan usaha kita yang sedikit ni, dengan kita baca sedikit-sedikit setiap pagi, dengan bacakan satu muka surat, insya-Allah moga-moga kita akan dapat tahu sedikit-sedikit apa yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga kita tak menjadi orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa dalam Quran. Kita hanya kemungkinan kita baca tapi kita tak memahami, cuba memahami kan, serba sedikit kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi taufik, memberi hidayah kepada kita semua, insya-Allah,
dalam sesi akan datang kita akan sambung ke surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, muka surat 249, insya-Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share semua, ajak kawan-kawan semua untuk bersama-sama ataupun sama-sama like, follow, subscribe, insya-Allah. Boleh bersama-sama kita juga di dalam YouTube, insya-Allah. Boleh pergi kepada YouTube, boleh masuk pada YouTube Dr. KY Yusof, insya-Allah boleh ke sana dan boleh tengok insya-Allah. Setiap hari satu muka surat, insya-Allah. Dan untuk makluman semua, kita dah ada daripada muka surat 1 sehingga 249, dan kita ada daripada muka surat 348 sehingga muka surat yang terakhir daripada Quran itu 604. Jadi lebih kurang insya-Allah kita ada lebih kurang 90 muka lagi. Kita mempunyai semua rangkaian semua mempunyai siri-siri setiap muka surat. Satu hari satu muka surat, insya-Allah. Jadi kita tamatkan dengan sama-sama membaca surah Wal-'Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.